Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung lagi perbahasan daripada tafsir surah Ghafir. Dan sebelum pada ini kita dah bahas beberapa ayat daripada surah Ghafir, iaitu kita bahas tentang bermula daripada ayat yang ke-7 tentang doa para malaikat kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersama dengan tauhid yang benar, mengesakan Allah Azza wa Jal. Kita dah baca daripada ayat yang ke-7 sampailah kepada ayat yang ke-11, iaitu cerita tentang doa ahli neraka ketika mana mereka dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam neraka. Kalau kita tengok dalam mushaf muka surat 468 ayat yang ke-10, Allah Azza wa Jal sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum iz tud'auna ilal imani fatakfurun. Ini pada muka surat 468 dalam mushaf. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-10 ni, Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum, dikatakan, diserukan kepada mereka sesungguhnya kebencian Allah itu lebih besar berbanding kebencian kamu terhadap diri kamu. Lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Maksudnya ialah kebencian yang melampau, bukan benci yang biasa-biasa, benci yang seakan tiada lagi pengampunan pada dia. Itu disebut dalam bahasa Arab sebagai maqt, mim qaf ta. La maqtullahi akbaru min maqtikum. Bencinya kamu, bencinya Allah Ta'ala kepada kamu lebih besar berbanding bencinya kamu terhadap diri kamu sendiri. Apa yang menyebabkan Tuhan benci? Syirik yang mereka lakukan, penentangan terhadap risalah yang mereka buat kepada Rasul. Kemudian Tuhan sebut pada ayat yang ke-10 juga, di akhir ayat tu, iz tud'auna ilal imani fatakfurun. Itu sebab kebencian, iaitu ketika mana kamu diajak, diseru di dunia dahulu, iz tud'auna ilal iman, bila mana kamu diseru kepada iman di dunia dahulu, fatakfurun, kamu kufur, kamu buat tak endah. Kita dah sebut sebelum ni, perkataan kafara bermaksud menanam. Sebab tu petani dalam bahasa Arab juga disebut dengan kuffar. Selain pada kuffar maksud dia orang kafir, yang kedua kuffar bermaksud petani. Sebab kerja orang yang bercucuk tanam ni, dia timbuskan benih tanaman yang dia nak tanam. Perbuatan itu disebut sebagai kafar, yakfur. Letak benih, timbuh dengan tanah, timbus itu dipanggil kafara. Tapi bila mana baca Quran, bila mana sebut kufar, dia tak merujuk kepada petani kecuali ada satu tempat,
dalam Quran Allah Ta'ala maksudkan kufar situ bukan kufar orang kafir, tapi kufar dengan maksud petani. Cuma dalam ayat ni kafaru yang dimaksudkan sini ialah kafir yang timbus hati diorang daripada berfungsi dengan baik, timbus pendengaran penglihatan diorang daripada menggunakan penglihatan dan pendengaran itu untuk dapatkan wahyu kebenaran. Jadi Allah Ta'ala kata iz tud'auna ilal iman, ketika mana diseru, sepatutnya telinga tu boleh dengar dah seruan tu, sepatutnya hati boleh analisis seruan tu nak bagi tahu tentang apa, nak ajak kepada apa. Fatakfurun, mereka pilih untuk kufur, mereka pilih untuk buat tak peduli. Okay. Kemudian ayat yang ke-11, qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn fa'tarafna bidhunubiha fahal ila khurujin min sabil. Okay. Pada ayat ni Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-11 qalu tu balik kepada orang kafir. Mereka berkata, walaupun tak berlaku lagi, tapi dia datang dalam bentuk fi'il macam dah berlaku, fi'il madhi, kata kerja yang dah berlaku, maknanya pasti berlaku. Sebab dalam masa sekarang ni neraka ni dia tak ada lagi penduduk, tak ada lagi penghuni dia, tak ada. Okay. Tapi Tuhan sebut qalu, mereka berkata. Pandangan para ulama, qalu sini bermaksud tufid, ia memberi maksud mereka pasti dihumban ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan dalam kubur sekarang mereka sudah menyebut perkataan itu, sebab azab kubur dah valid, dah berlaku dah sekarang. Okay. Berkata orang-orang kafir yang diseru kepada iman tapi kufur, Rabbana amattana thnatayn, wahai Tuhan kami, Engkau telah menjadikan kami mati sebanyak 2 kali. Mati sebanyak 2 kali, merujuk kepada mati betul, iaitu mati sampai ajal itulah. Okay. Kemudian dalam ayat yang sama Tuhan sebut qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Wahai Tuhan, Engkau telah matikan kami 2 kali, telah matikan kami 2 kali. Mati yang pertama tu dimaksudkan dengan mati sampai ajal. Mati yang kedua ialah kemusnahan hari kiamat yang menyebabkan semua hancur. Itu mati yang kedua. Wa ahyaitana thnatayn, dibangkitkan kami 2 kali juga, dihidupkan kami ini 2 kali, iaitu hidup keluar daripada perut mak dia, dia hidup atas muka bumi, dan hidup di padang mahsyar untuk dibangkitkan balik. Okay. Wa ahyaitana thnatayn fa'tarafna bidhunubina. Fa'tarafna maksud dia apa? Kami iktiraf dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, boleh tak bagi kami jalan untuk keluar pada neraka ni? Ini doa ahli neraka. Rabbana yang disebutkan dalam ayat yang ke-11 ni ialah Rabbana kepada golongan yang ingkar. Sebab tu sebelum pada ni, kalau kita tengok pada ayat yang ke-7 Tuhan sebut Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu. Itu doa para malaikat kepada orang-orang beriman. Wahai Tuhan, luaskanlah segala-galanya dan limpahkanlah rahmat dan ilmu kepada orang-orang yang bersama dengan tauhid, dan ampunilah mereka orang-orang yang bertaubat. Itu pada ayat 7. Ayat yang ke-7 tu kalau kita nak amal doa tu okey, tak ada masalah. Ayat yang ke-8 pun sama. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim. Kita nak amal pun tak apa yang ni, tapi tak boleh pakai Rabbana wa adkhilhum, kena baca Rabbana wa adkhilna jannati adn. Wahai Tuhan, masukkanlah kami ke dalam syurga allazi wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan kepada kami, wa man salaha min abaihim, dan juga orang-orang yang baik daripada ayah-ayah kami ataupun ibu bapa kami, wa azwajihim, pasangan-pasangan kami, wa zurriyatihim, dan juga zuriat-zuriat kami. Okay. Dua-dua tu boleh amal. Untuk peribadi kita nak berdoa, tak ada masalah. Okay. Cuma untuk yang ni tak boleh.
Sebab ada orang dia bagi kaedah mudah, semua Rabbana boleh amal. Tak. Ada Rabbana dalam Quran yang tak boleh amal. Rabbana yang bermaksud doa. Ada doa ahli neraka. Jadi pada ayat sebelah ni kita kena tanda, take note sikit. Ini keluhan, dia bukan doa lah. Kita nak kata doa pun tak tepat. Keluhan ahli neraka dengan sebab penat kena azab, dia pun seru Tuhan, Rabbana amattana thnatayn wa ahyaitana thnatayn fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil. Okey. Kemudian Tuhan sebut kenapa keluhan itu berlaku, iaitu pada ayat seterusnya, iaitu ayat 12. Zalika bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Okey. Kita tengok, okey. Ayat yang ke-12 ni. Ayat yang ke-12 kalau tengok dia ada sebut dua nama Tuhan. Bila mana ada ayat-ayat yang ada dua nama Tuhan, ada nama-nama Tuhan, kita kena beri perhatian sikit. Okey. Saya dah sebut sebelum ni, ayat yang ditutup dengan nama-nama Tuhan ni dia ada isyarat-isyarat yang ingin disampaikan. Okey. Kita tengok daripada awal ayat 12. Zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu. Lalu dikatakan kepada mereka, kepada orang kafir yang dah masuk neraka ni, zalikum, oleh yang demikian, maksudnya yang kamu duk kena sekarang ni, bi annahu idza du'iya Allah wahdahu. Azab yang kamu berada padanya sekarang itu ialah kerana apabila kamu diseru kepada Allah wahdahu. Seru pada Allah ada banyak maksud. Seru kepada Allah, menyembah Allah. Orang kafir pada waktu tu dia sembah dah Allah Ta'ala, dia sembah, tapi dia masukkan sekali dalam sembahan tu sembah orang lain juga. Masukkan sekali dalam penghormatan tu hormat benda lain, iaitu hormat berhala. Sekarang ni ayat ni dia fokus idza du'iya Allah wahdahu. Bila kamu diseru untuk menyeru Allah Ta'ala satu-satunya, ataupun bahasa kebanyakan dia sebut mengesakan Tuhan, menunggalkan Tuhan, maknanya tolak semua sembahan lain, buang semua ayat-ayat hormat lain, melainkan hormat Tuhan, esa Tuhan, hina diri bertuhan. Kafartum, sekali lagi dia sebut, kamu kufur, kamu menidakkan. Wa in yushrak bihi tu'minu. Kemudian apabila dipersekutukan sesuatu dengan Allah, baru kamu ikut. Okay. Dia macam flashback balik kepada ahli neraka, kesilapan, kesalahan yang diorang lakukan diulang berterusan, tujuan untuk lebih memberatkan lagi seksaan yang diorang terima. Ayat yang ke-11, keluhan dengan sebab fizikal dah kena pukul, dah rentung habis dah ni, dah hitam dah muka kena. Okay. Bila mana dia orang tak tahan, dia orang pun minta pada Tuhan, Rabbana amattana thnatayn wa ahyaitana thnatayn fa'tarafna. Wahai Tuhan, kamu dah hidupkan kami dua kali, matikan kami dua kali, kami mengakulah ni dosa kami. Ni dalam syurga, dalam neraka punya cerita. Okay. Yang dia orang nak apa dia? Daripada keluhan itu, fahal ila khurujin min sabil. Boleh tak keluar pada neraka ni? Ada lagi ayat-ayat lain dalam Quran menunjukkan pada kita permintaan ahli neraka, minta pada Tuhan bermacam-macam permintaan. Yang ni antara yang paling besar, minta keluar. Bila mana tak dapat keluar, dia orang ada akal lagi, minta supaya neraka ni cuti azab. Sehari pun tak apa. Dah banyak hari kena ni, bagilah rehat, tak kena apa-apa, duduk dalam neraka, tak apalah, tak keluar pun tak apa, tapi duduk dalam ni tak ada kena apa-apa, tak dapat juga, tak dapat. Okay. Ada satu lagi, satu tempat lagi dalam Quran, saya tak ingat surah apa, tak boleh, Tuhan tak bagi. Akhirnya dia orang datang akal yang ketiga, wahai Tuhan, kalau tak boleh bagi sehari, sejam pun cukup, pun tak dapat, semua tak dapat. Sebab apa? Sebab kamu lawan, kamu syirikkan aku, tak pernah kamu rehat sehari pun syirik aku. Tak pernah juga kamu rehat 1 jam daripada syirik aku. Berterusan kamu bersyirikkan kepada aku. Berterusan kamu mendustakan. Jadi balasan dia kamu dapat pun berterusan. Tak berhenti. Okay. Ayat yang ke-12 tadi, kalau kita tengok, Tuhan tekan lagi ahli neraka. Kamu kena ni
yang tak boleh berhenti walau satu saat pun tak boleh berhenti azab ni. Sebab apa? Idza du'iyallahu wahdahu, bila mana kamu diseru untuk mengesakan Tuhan, kafartum, kamu tak peduli. Wa in yushrak bihi tu'minu, sebaliknya kalau ajak buat syirik, cepat kamu sahut. Itu maksud dia. Maknanya Allah Ta'ala bagi dia orang tekanan mental pula sekali lagi. Tadi fizikal kena ni mental pula kena. Satu orang bila mana dia ditekan secara mental, lebih teruk sakit dia berbanding ditekan fizikal. Itu bukan dalam neraka, dunia sekarang pun macam tu. Dunia sekarang pun macam tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, saya tak ingat jabatan apa yang keluarkan statistik ni, tapi sebuah kementerian lah, mungkin Kementerian Kesihatan. Kesedaran kesihatan mental di kalangan rakyat Malaysia rendah. Bermula tahun 2009 dah lama lah, 10 tahun lebih lah. Bermula pada tu, corak kehidupan sekeliling orang Malaysia ni, dia banyak benda yang bagi tekanan mental. Banyak. Duduk tempat kerja tertekan, tak boleh luah, pendam. Kahwin, problem ada dengan pasangan, pendam. Ada anak tak dengar kata, pendam. Anak pun tak puas hati dengan mak ayah, pendam. Ini suasana masyarakat. Fizikal okey, boleh jalan, pergi kedai makan, tapi hati tu sakit. Tak tahu apa sebab. Rasa berat, tak suka duduk dalam rumah, suka duduk keluar. Fikir macam mana tak nak bagi jumpa orang-orang yang dia tak suka. Dia mental. Tubuh dia tak luka pun, tak ada luka apa pun. Tak ada kena pukul apa, tak ada. Yang kena pukul lagi teruk lah. Cuma nak kata mental ni dia lagi teruk, lagi menyakitkan. Sebab tu surrounding, persekitaran yang tekan mental ni lebih memberi keburukan pada manusia berbanding orang pukul kita. Sebab tu buli perasaan lebih teruk kesan dia berbanding buli fizikal. Kalau di sekolah lah, buli fizikal ni dia tak puas hati, dia ada kekuatan, dia lawan balik, dia akan lawan balik. Tapi buli perasaan, dia akan menyebabkan orang tu lebih agresif daripada biasa. Bila mana dia boleh lawan. Semalam saya dapat satu berita, kawan sekolah sama belajar, sekolah menengah di Terengganu, meninggal sebab dia menderita bipolar disorder, dan family dia tak faham apa tu bipolar disorder. Tak tahu ini bahagian daripada penyakit mental. Yang mak dia nampak anak dia ni malas, tu lah. Sama umur lah dengan saya. Mati dengan sebab terjun dalam sungai Paka Dungun tu, mati lah tu. Situ semalam, pukul 10.30 malam di tanah. Budak yang cerdik pada saya lagi lah, zaman sekolah menengah tu. Budak cerdik, bagus lah. Cuma saya tahu daripada zaman sekolah lagi dia ada masalah macam tu. Dia takut, tak tahu apa sebab, mungkin tekanan di rumah. Saya nak kata surrounding tu, mental. Bila mana dia datang rasa tak seronok, dia menyorok bawah katil, sehari tak keluar zaman sekolah dulu. Itu memang dia dah ada tanda-tanda seperti itu. Cuma nak kata ni, dia berakhir dengan kematian macam tu. Dia terjun dan mayat dia dijumpai di dasar sungai tu, bukan atas dasar. Maknanya dia plan untuk terjun. Dia bukan terjatuh, tersangkut apa semua, bukan. Memang plan untuk terjun, dah penat dah ni. Okey. Ini gambaran dunia baru, dunia. Okey. Ada orang berhenti kerja, merosot kerja dia. Dia belajar merosot, semua benda merosot hanya kerana tekanan mental. Okey. Ni dalam neraka ni, bila mana dah kena fizikal, dah rentung habis, datang malaikat, datang suara kata, itulah duk buat perangai dulu. Kalau buat elok tak kena macam ni. Oh, dia lagi penat. Tak selesai masalah, makin tambah masalah. Okay. Dia jadi sakit. Sakit boleh keluar tak apa, boleh rehat sejam ke 2 jam. Tak boleh rehat masalahnya, makin kena. Dan sebenarnya tekanan yang macam ni bukan sahaja dalam neraka, di padang mahsyar lagi duk kena dah. Tengok kenapa dia ni naungan dia lain pada kita. Duduk berdiri, bergelut dengan orang, keadaan tak selesa, itu pun dah jadi mental pada orang. Jadi Allah Ta'ala kata, fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka semua yang menjalankan itu ialah datang daripada Tuhan yang Al-Ali Al-Kabir. Al-Ali maksud dia tinggi, Al-Kabir maksudnya maha besar pemerintahannya.
Ali dengan maksud tak boleh orang cantah lagi dah. Bila mana Tuhan muktamadkan benda tu berlaku, dia pasti berlaku. Tak ada delay, tak ada kena kaji yang ni, nak kena tubuh jawatan kuasa, tak perlu. Dia nak dia jalan. Al-Ali, itu maksud dia. Al-Kabir, luas pemerintahan dia. Kalau nisbah kepada manusia, raja yang besar ini digambarkan memiliki tanah jajahan yang luas, dan Allah Ta'ala memiliki taklukan yang sangat banyak, luas. Kita pun tak tahu Tuhan takluk makhluk ni tara mana. Yang kita nampak atas muka bumi ni pun dah banyak dah, apatah lagi bumi, langit dan segala apa yang luar daripada pengetahuan kita. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu, yang aku buat tu padan dengan apa yang kamu buat di dunia dulu. Ini satu takhwif ukhrawi. Dalam istilah tafsir dipanggil ancaman akhirat yang akan kena kepada penentang-penentang tauhid. Ayat 13. Ayat 13 dia masuk cerita lain. Dia habis dah cerita neraka tu. Ayat 13 Allah Ta'ala sebut huwallazi yurikum ayatihi. Tadi dia sebut Al-Aliyul Kabir. Dialah pemilik kepada kerajaan yang maha besar, pemilik keputusan yang maha agung. Tak ada orang boleh cantas. Sekarang dia nak buat satu kesinambungan ayat ni daripada Al-Aliyul Kabir dengan ayat 13 ni. Huwallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan dia. Yurikum maknanya kita boleh tengok dengan mata kita, yang pertama. Yang kedua maksud dia yurikum, kami tunjukkan melalui penelitian. Kaji baru dapat, baru nampak. Kalau tengok mata kasar, tak nampak apa lagi. Ada tanda-tanda kebesaran Tuhan ni, dia boleh nampak dengan mata kasar. Tak perlu penelitian, tak perlu tarik masuk dalam makmal, tak perlu buat kajian bertahun-tahun, tak perlu turun ke lapangan, tak perlu. Tapi ada tanda-tanda kebesaran Tuhan yang perlukan kepada penelitian. Salah satunya ialah Quran. Quran perlukan penelitian untuk perasan mana hebat Quran. Nak bagi kita ni rasa hebat sentiasa, rasa tak ada lah kitab lain yang lebih hebat, dia perlu penelitian. Baca saja masih lagi belum mencukupi. Dah dapat tapi belum mencukupi. Sebab tu syaitan akan blok di semua peringkat usaha untuk mengangkat Quran sebagai benda yang paling hebat dalam hati satu orang manusia tu. Dia akan blok semua. Dia akan bagi kita malah, dia akan bagi kita bosan, dia akan bagi kita jemu, macam-macam. Itu benda yang kita kena tahu. Okay. Antara tanda yang paling mudah untuk kamu lihat, pada ayat 13 ni Tuhan sebut wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Kami turunkan kepada kamu rezeki-rezeki daripada langit. Apa dia? Perkataan rizqa tu umum. Rizqa yang disebutkan oleh para ulama ialah al-ghaif, hujan rahmat. Itu yang paling clearly masyarakat akan nampak pada waktu itu. Sebab hujan di negara Arab tak sama dengan hujan di negara kita. Negara kita menerima hujan lebih banyak pada negara-negara Arab, Middle East. Dan antara wilayah yang paling kurang hujan dia setahun ialah negara UAE di dunia ni. Selain pada yang benua Afrika tak bincang lah, kita bincang yang Asia Barat punya. Okay. Malaysia ni kalau turun hujan, kita tak nampak sangat kebesaran hujan. Sebab apa? Sebab pokok yang warna hijau dah sedia ada sebelum hujan turun lagi. Itu sebab dia. Sebab tu kita tengok, oh hujan. Ada orang dia makin penat, oh hujan, banyak kerja sangkut. Tak nampak kebesaran kat mana tu. Tak nampak. Tapi kalau di negara Arab, yang orang duk kecoh baru ni, orang pergi umrah apa semua tu, hujan je, rumput hijau, tubik keluar on the spot. Tubik tu lama tak keluar. Tubik tu Terengganu. Okay. Okay. Dia keluar. Okay. Maknanya rumput hijau tu keluar. Rumput hijau tu keluar. Okay. Sebab kalau tuan-tuan tengok, padang pasir yang gersang, dia kena hujan, dia subur on the spot. Yang tu tak berlaku tempat kita. Sebab tempat kita jenis tanah padang yang memang dah hijau dah pun. Negara Arab dia kosong, tiba-tiba dia naik hijau. Yang orang-orang duk pergi tengok, duk viral baru ni umrah tu,
tempat tu memang kosong betul dulu, hijau. Dan sebenarnya dia bukan berlaku baru ni, sebelum-sebelum ni pun macam tu lah. Sebelum-sebelum ni pun bila mana hujan dia keluar hijau, lepas pada habis dah ternakan ragut semua tu hilang balik. Cuma dia macam berlaku depan mata. Contoh saya bagi pada tuan-tuan dan puan-puan, kita orang perempuan dia tahu, dia tanam pokok bunga hiasan. Dia tunggu tak tengok pokok tu, bunga tu kembang kelopak dia tunggu tak? Dia tak tunggu, pagi esok dia tengok dah kembang lah. Okay. Tapi negara Arab waktu hujan turun, proses pembukaan kelopak bunga tu berlaku dalam kita duduk situ lagi. Kita tak beredar ke lain. Kita nampak mata. Dia jadi takjub, jadi hebat. Sebab tempat kita ni kita tak tunggulah. Bangun pagi, oh dah ada, dah berbunga dah, dah kembang dah. Okay. Dia di negara Arab, dia turun hujan tu, lepas daripada hujan tu dah renyai, dah makin slow, waktu tu nampak tanah yang kosong tu tiba-tiba keluar, naik menjala. Itu berlaku pada zaman Nabi ni, sampai sekarang pun dia cepat. Okay. Sebab tu Tuhan kata, bila mana kami tunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kami ni, kami turunkan hujan. Sebab tu kita baca ayat ni, turun hujan apa sangat besarnya pun. Sebab kita dah segar elok dah sini. Okay. Turun hujan di tempat yang gersang, takungan yang asalnya tak ada air, tiba-tiba bertakung penuh. Yang tu pun kita tak rasa besar sangat lah. Cuma yang saya tengok lah di kalangan masyarakat Arab, dia takjub bila mana dia tengok proses kembangnya bunga, proses tumbuhnya rumput depan mata. Macam kita ni, kita tidur bangun keluar, tak ketahuan hala tiba-tiba keluar. Okay. Jadi itu tanda Tuhan nak sebut kepada kita, kepada masyarakat Arab khususnya, bahawasanya itu kebesaran Tuhan. Itu benda-benda yang besar. Wama yatadzakkaru illa man yunib, dan tidaklah yang ingin serta mengambil pelajaran melainkan orang yang yunib. Dalam bahasa Melayu dia akan terjemah kadang-kadang orang yang bertaubat, man yunib. Saya nak tengok dalam Mukhtasar ni dia sebut apa pada ayat yang ke-13 ni. Dia kata wama yatadzakkaru illa man yunib wama yatta'izu bi ayatillah illa man yarji'u ilaihi ta'iba mukhlishan. Kebanyakan terjemahan bahasa Arab pun dia sebut macam tu. Yunib dengan makna bertaubat. Tak akan perasan benda ni melainkan orang yang bertaubat. Masalah kita ni, bila mana sebut taubat, kita akan nampak orang yang sedang duduk atas jadah berdoa pada Tuhan. Itu maksud taubat. Itu gambaran umum lah taubat. Okay, maknanya sebut istighfar. Okay. Dalam terjemahan Pimpinan Ar-Rahman, dia sebut lain. Dia kata, dan tiadalah yang ingat serta mengambil pelajaran dari yang demikian, melainkan orang yang sentiasa bertumpu. Kalau orang yang ada Pimpinan Ar-Rahman, dia terjemah macam tu. Dia tak terjemah kecuali orang yang bertaubat. Dia sebut orang yang bertumpu. Maknanya orang yang telah beri penelitian, duduk perhati. Sebab tu nak perasan kebesaran Tuhan, hujan turun bukan masuk dalam rumah, keluar di negara Arab, keluar. Tengok, keluar. Tumbuh-tumbuhan keluar. Bunga-bungaan segar. Okay. Yang perhati akan rasa hebat lain macam. Saya ingat dulu di Jordan, bila mana berlaku perubahan musim ni, daripada musim musim habis musim salji, dia nak pergi ke musim bunga, baru nak masuk ke musim panas ni. Okay. Bila mana berlaku hujan, setiap berlaku pertukaran 4 musim tu dia akan hujan. Hujan yang agak lebat, lepas pada tu dia akan masuk new season. Okay. Waktu hujan turun penghabisan musim sejuk, macam sekarang ni bulan 2 nak masuk ke bulan 3, bulan 4 nanti dia akan pergi ke musim bunga balik. Okay. Ada satu kawasan di Ajlun ni di Jordan. Okay. Ajlun ni orang akan pergi 2 musim je. Satu musim sejuk sebab salji akan memenuhi bukit tu. Tiada bahagian yang nampak tanah melainkan putih semua. Orang pun main salji. Okay. Yang kedua, orang akan pergi time musim bunga. Sebab apa? Waktu hujan turun, lepas hujan turun tu, bukit-bukit tu kalau kita naik bas ke naik kereta, daripada jalan lagi kita akan nampak
Bukit tu dia macam berubah warna sebab pokok sedang mengeluarkan bunga, dan bunga tu create warna yang berbeza-beza. Maknanya ada satu jalur warna macam lavender, satu jalur warna kuning, apa semua. Dia cantik. Dan dia berubah, dia macam orang tekan Swiss, pak keluar. Dia macam tu. Sebab tu Allah Taala kata, "Wa ma yatadzakkaru illa may yunib." Tiada orang yang boleh perasan kecuali orang yang menumpukan perhatian. Kalau dia tak tumpukan perhatian, dia tak akan perasan. Kalau terjemah orang yang bertaubat, orang yang bertaubat dia tak perasan lagi. Sebab kalau dia bertaubat, dia duduk atas dalam rumah dia duduk atas sejadah lagi, dia tak perasan lagi yang ni. Dia kena keluar tengok. Sebab tu orang yang buat penelitian, saintis-saintis yang buka mikroskop, tengok satu, dia mungkin lebih mendapat kesan daripada ayat ni. Okay. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-14, Allah Ta'ala sebut, okay, ayat ni menjadi fokus utama, isu utama surah ni. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Oleh itu sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya dan menjauhi bawaan syirik, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai amalan kamu yang demikian. Okay. Lepas Tuhan cerita, aku buat itu, aku buat ini, tunjukkan tanda-tanda kebesaran tu. Bila mana kamu dah tengok dengan mata kepala kamu macam mana tumbuhnya bunga, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, segarnya binatang. Sebab antara benda satu lagi, bila mana hujan turun, binatang ternak ni, khususnya kambing, biri-biri ni, dan juga lembu, unta pun sekali lah negara Arab. Okay. Dia akan makan rumput-rumput yang tumbuh selepas pada hujan tu, macam tumbuh orang petik Swiss keluar, dia makan. Okay. Apa yang berlaku pada binatang tu, kantung susu dia tu yang asalnya kecut tu tiba-tiba kembung penuh dengan susu. Yang ni kita tak pernah tengok apa kita. Automatik berlaku. Sebab tu orang yang perhati dia akan nampak benda dia. Dan tiba-tiba dia macam sehat binatang tu. Selepas dapat hujan tu, hujan yang memberi manfaat. Dalam bahasa Arab, hujan yang memberi manfaat ni disebut dengan ghaith. Sebab tu bila mana berlakunya salat istisqa, imam akan berdoa, Allahumma skinal ghaith. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang memberi rahmat. Dia tak kata Allahumma skinal matar. Matar maksud dia hujan juga dalam bahasa Arab, tapi hujan yang bersifat suyul, banjir, ribut semua datang. Hujan macam ni turun lagi haru biru kita. Baik tak turun, dia hujan renyah-renyah, tak mengotorkan jalan sangat, taklah menyebabkan ada kawasan banjir. Yang tu Arab akan panggil ghaith. Ghaith istilah dia. Okay. Jadi Allah Ta'ala kata pada ayat yang 14, selepas kamu tengok tu, kamu perasan tak itu datang pada berhala yang kamu sembah ke ataupun datang daripada aku? Sebab tu ayat 14 Tuhan nak kata, tiada kepentingan lagi untuk kamu berlama-lama untuk menyembah berhala ataupun menyepadukan sembahan aku dengan berhala. Tak perlu. Sebab yang buat tu ialah aku seorang. Tiada campur tangan berhala ni. Tak ada. Tak perlu. Sebab tu Tuhan tarik, tengok dulu, tengok aku dah buat apa kat kamu ni. Okay. Lepas tu pergi dekat matlamat sebenar. Itulah buruknya syirik yang kamu buat. Kamu berterima kasih pada orang yang tak pernah tolong kamu. Itu berhala. Tiba-tiba pergi kat berhala, terima kasihlah sebab hujan turun. Bukan dia buat. Dia tu sendiri kamu yang buat. Berhala tu sendiri kamu yang pahat, kamu yang okey. Tiba-tiba kamu pergi berterima kasih ke dia. Ini orang panggil tak mengenang budi. Pihak lain yang bagi, pihak lain yang dapat terima kasihnya. Yang dalam pepatah Melayu orang sebut, lembu punya susu, sapi dapat nama. Padahal lembu yang bagi susu, tiba-tiba sapi. Sebab dia ada beza lembu dengan sapi ni, walaupun orang kita nampak dua-dua macam lembu je. Maknanya susu daripada sapi tu dia tak boleh create benda-benda yang banyak, produk tenusu yang banyak. Okay. Cuma nak sebutnya ialah Tuhan kata, fad'ullah, sembahlah aku, tak payah sembah yang lain. Mukhlishina lahuddin, kamu sembah kepada aku dengan benar-benarnya. Mukhlis ni maksudnya tak ada lah rasa terlekat. Dia macam
Mukhlis ni, saya nak gambarkan perkataan mukhlis ni. Mukhlis ni maksud dia kosong. Kosong. Bersih, tanpa noda. Orang yang menyembah Tuhan sebagai mantan penyembah berhala. Saya nak bagi contoh bagi nampak macam mana ayat ni turun. Orang kafir yang sembah Allah Azza wa Jal, selepas ada experience sembah berhala, Tuhan nak kata, waktu kamu berpatah balik kepada ajaran yang betul, tauhid, jangan lagi ada rasa tak seronok tak sembah berhala ni. Jangan ada rasa tu. Tak boleh ke ejah dekat Nabi Muhammad ni, tanya dia, bagilah kita sembah berhala ni seminggu sekali pun jadi. Kita dah ikut dah ni apa yang dia suruh ni. Dia suruh memang suruh tiap-tiap hari. Tapi dengan sebab kita dah lama sembah berhala, seronok sembah berhala ni. Dia macam gian pun ada. Jadi nak lagi. Nak buat lagi, nak ke arah tu. Jadi tak boleh. Tuhan kata mukhlis, kosong. Bila mana kamu tinggalkan, kamu tinggal betul. Jangan lagi ada rasa nak patah balik, nak curi-curi, pergi intai, pergi sapu-sapu, pergi orang kata apa, ambil berkat ke dekat, tak perlu. Dan Allah Ta'ala dah sebut awal-awal pada ayat ni, walau karihal kafirun. Kamu mukhlis, kamu betul-betul sembah tanpa rasa nak lagi pada ajaran lama, lahuddin. Din tu dengan makna taat, bukan din dengan makna agama. Kamu ikhlas dan taat. Kamu sembah Tuhan lepas tinggal berhala, betul-betul macam mana kamu sembah berhala dulu. Hari-hari pergi, hari-hari gila berhala. Begitulah sembah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala dah kata, walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir tak suka. Mana yang nak sebut pada kita apa? Pasti orang kafir tak suka apa yang orang Islam buat. Pasti. Orang kafir zaman Nabi baik, zaman sekarang pun baik. Sebab tu tuan-tuan akan tengok istilah yang keluar yang menunjukkan tak sukanya orang bukan Islam terhadap Islam ialah Islamofobia. Istilah ni wujud dengan sebab adanya masalah orang kafir tengok orang Islam beribadah. Tuan-tuan tak akan tengok benda ni berlaku dalam agama-agama lain secara terang-terangan. Bila mana mari tentang Islam, dia ada Islamofobia. Tapi Hindu dia tak ada. Hindumofobia tak ada. Buddhamofobia tak ada. Kristianmofobia pun tak ada. Yahudimofobia pun tak ada. Okay. Mari tentang Islam dia duk ada. Islamfobia ada. Sebab apa? Seakan-akan macam agama ni terlalu memberi problem kepada penduduk bumi ni. Sebab apa? Sebab ayat ni dah beritahu orang kafir tak suka. Sebab tu kita fikir macam mana tak nak bagi bergaduh orang kafir. Boleh fikir, boleh buat gerak kerja, boleh buat kertas kerja pun, boleh buat seminar bincang. Macam mana kita nak hidup dalam masyarakat berbilangan? Boleh. Sebab tak semua orang kafir keras permusuhannya dengan Islam. Certain orang je. Sebab tu kalau kita baca dalam sirah pun, waktu Abu Jahal mengeluarkan pengumuman untuk sekatan ekonomi kepada orang Islam, tak semua orang kafir setuju. Ada orang kafir yang nak ambil pendirian, biarlah Muhammad tak nak sembah berhala, apa susah? Kita pun untung menyebabkan kawasan tawaf tak sesak. Ada orang fikir macam tu. Ada tu. Sebab kalau ramai sangat sembah berhala, jadi sesak. Kita tak boleh rapat dengan berhala, biarlah geng-geng Muhammad dia tak nak. Selesai, dah kurang dah orang sikit. Dia fikir mudah, dia tak fikir payah pun. Okey. Yang Abu Jahal dia fikir dari segi pengaruh dia. Tak boleh biarkan Muhammad sebab nanti orang makin minat. Sebab geng-geng Muhammad ni dia bukan duk saja. Sebab Islam ni dia ialah satu agama yang ada missionary, dia ada pergerakan. Dia ada harakah, pergerakan. Dia ada matlamat nak spread benda tu pada orang. Bukan duduklah komuniti kecil macam Yahudi nak duduklah komuniti dia orang je. Okay. Jadi bila mana kita tengok dalam hidup kita orang benci Islam, tuan-tuan jangan pelik. Sebab benda tu Tuhan dah sebut, walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh orang kafir. Maknanya sampai bila-bila orang kafir tak suka apa yang kita pegang ni. Cuma dia orang pilih pendirian nak lawan secara terang-terangan, ataupun nak pendam, ataupun tak nak buat isu. Tapi dari segi setuju, dia tak setuju. Okay. Kita ambil ayat yang ke-15. Kita boleh habiskan muka surat tu, okey dah. Sampai muka surat 468 ni. Ayat 15, Rafi'ud darajat. Tuhan nak sebut tentang diri Tuhan sekarang. Okay. Tadi sebut tentang hakikat tauhid. Rafi'ud darajat.
Dialah yang maha tinggi darjat kebesaran. Darajat tu jamak kepada darajah. Banyak tingkatan-tingkatan martabat ni, Tuhan lagi tinggi. Zul arsh, pemilik kepada arash. Yulqir ruh, memberikan wahyu, min amrihi, daripada perintahnya, ala man yasha, kepada mana-mana yang dia kehendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya, liyunzira yaumat talaq, untuk memberi peringatan pada hari berlakunya pertemuan. Okey. Ayat yang ke-15 ni Tuhan nak beritahu, kamu sembah Tuhan, kamu tinggalkan berhala, Tuhan lebih tinggi pada segala berhala-berhala yang kamu tinggikan. Sebab apa Tuhan tinggi? Zul arsh. Zul dengan maksud pemilik, sahib. Tuhan memiliki arash. Sebab apa sebut arash? Sebab masyarakat Arab jahiliah, mereka tahu makhluk terbesar ialah arash. Cuma mereka pilih nak syirik. Jadi perkataan arash bukan perkataan yang asing bagi masyarakat Arab pada waktu itu. Yulqir ruh, ruh dengan makna wahyu situ. Dialah yang memberikan wahyu. Sebab sifat wahyu ni dia umpama ruh yang menghidupkan lagi jasad. Manusia kalau dia tak terbimbing dengan wahyu, dia akan jadi seteruk haiwan. Bahkan lebih teruk. Quran dah mention benda ni. Quran dah mention benda ni. Manusia kalau dia tak nak hidup dengan wahyu, tak nak hidup dalam sistem agama, dia akan jadi teruk. Dia akan hidup selayaknya binatang. Bahkan binatang ternakan Tuhan sebut. Okay. Yulqir ruha min amrihi, dia akan tiupkan roh kepada mana-mana orang yang dia nak sesuai dengan arahan dia. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu, dia dah pilih Muhammad ni sebagai menyambung kesinambungan wahyu daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi-Nabi sebelum ni yang pernah mendiami lembah ini. Wadil Qura ataupun Ummul Qura ni, nama lain bagi Mekah pada waktu itu. Tujuan dia apa? Liyunzira yaumat talaq, untuk beri peringatan nanti kamu akan dibangkitkan pada hari pertemuan, iaitu padang mahsyar, hari yang berlakunya hisab. At-talaq maksud dia bertemu, at-talaq maksud dia cerai. Tu beza. Talaq dengan ta, bertemu. Talaq yang kita sebut sebagai talak cerai tu, bercerai. Beza huruf je, ta dengan ta. Tu ada beza. Hari yang disebut dengan at-talaq. Tapi kalau disebut yaumut talaq, hari bercerai, hari orang tu berpisah lah, pasangan dia ataupun berpisah ada family dia. Okay. Itu unik bahasa Arab. Beza huruf, beza makna. Bunyi lebih kurang. Ada orang sifat lidah dia khafif, ringan. Saya ingat zaman belajar dulu, bila mana datang pelajar-pelajar daripada luar ni, al-wafidin, istilah yang digunakan oleh orang Arab, orang luar datang belajar negara dia, orang al-wafidin, orang luar. Wufud ni delegasi lah maksud dia. Antara bangsa yang ringan lidah dia ialah orang-orang daripada Afrika. Dia kalau dia cakap Arab dia lancar, cuma percakapan Arab dia ringan. Dia sebut huruf tu ringan. Dia tak boleh sebut huruf dengan baik. Sebab tu tuan-tuan tengok orang-orang Afrika yang boleh bercakap, orang Somalia ke orang-orang apa sajalah, Sudan pun baik, dia punya tarkik tu banyak. Contoh, saya ingat benda ni sebab dulu ada satu orang kawan daripada Somalia ni. Somalia ni orang kulit gelap lah. Dia orang ni bekas jajahan daripada France. Jadi second language dia orang ialah France lah, bahasa Perancis. Okay. Selain daripada bahasa Somalia tu, tapi dia orang bercakap bahasa Arab agak elok sebab dia orang tak duduk dalam komuniti, dia orang bercampur dengan Arab. Okay. Jadi ada satu subjek ni kita kena bentang, kena berceramah depan orang dalam bahasa Arab. Depan pensyarah tu akan ambil markah lah. Jadi dia pun baca khutbatul hajah. Sampai dekat khutbatul hajah ni kita tahu kan, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Itulah opening untuk orang nak kuliah ceramah ni. Okey. Sampai dekat ayat wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Yang dalam hadis Nabi kata wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung daripada buruknya perasaan kami. Jadi dia ni Somalia, lidah dia ringan, dia baca shin tu dengan sin.
Wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Tuan-tuan tahu apa maksud surur? Gembira. Syurur buruk, surur gembira. Jadi dia sebut macam tu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada gembiranya hati kami. Masyarakat tu terkejut. Kamu tak nak gembira? Dia kata la hadhihi mushkilatul lisan. Ni masalah lidah orang-orang Somalia ni, dia ringan sangat. Shin dengan sin lebih kurang, ta dengan ta pun lebih kurang. Okay. Jadi saya nak kata beza makna tu. Yaumat talaq, hari bercerai. Yaumat talaq, hari bertemu. Syurur buruk, surur gembira. Jadi sebab tu baca Quran ni dia kena tepat lah, tepat sebutan dia. Okay. Satu lagi ayat yang last sekali, muka surat 468, ayat yang ke-16. Lepas pada tu untuk akan datang kita akan masuk ayat yang ke 17. Yaumahum barizun. Tuhan nak terang yaumat talaq tu apa dia? Yaumahum barizun, hari yang mereka keluar daripada kubur masing-masing, jelas nyata keluar dia orang. Bariz ni maksudnya nyata. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai', tidak tersembunyi kepada Allah sesuatu apa pun yang dia orang plan nak sembunyi, tak boleh sembunyi. Limanil mulkul yaum, ini ialah istifham, kata tanya. Tuhan tanya kepada orang kafir, siapa yang memiliki kerajaan pada hari di padang mahsyar ni? Siapa yang paling berkuasa? Berhala kamu dulu, raja kamu dulu, ketua kabilah kamu dulu, sultan kamu dulu, pemimpin kamu dulu. Limanil mulkil yaum, siapa yang memiliki kerajaan pada hari ini? Tuhan pun sebut penutup ayat 16, lillahil wahidil qahhar, dialah Tuhan yang esa, tunggal, qahhar. Bila mana dia nak ambil apa-apa tindakan, dia ambil dalam keadaan okey, tanpa ada apa-apa desakan yang boleh menyebabkan dia nak tarik balik. Allah Ta'ala ni dia memiliki sifat qahhar. Qahhar ni maksud dia apa? Dia ambil tindakan, tiada implikasi lepas pada tindakan tu. Beza dengan pemimpin sekarang, dia buat satu tindakan, lepas pada tu dia kena apa dia, orang tak suka dia. Dia ambil tindakan, lepas pada tu jaga, pilihan raya akan datang kau kalah. Dia tak qahhar dalam isu tu. Dia boleh buat dasar, tapi dia akan kena. Tuhan dia tak peduli. Orang tak suka dia pun, orang tak suka tu akan jahanam kerana dia. Okay. Macam kita sekarang, kita boleh ambil tindakan, tapi orang tunggu. Tunggu dia hilang kuasa, tunggu dia hilang, dia kena. Okay. Dia tiada, manusia tak ada qahhar. Okay. Jadi daripada ayat ni sebagai kesimpulan akhir, kita dah ambil daripada ayat 10 tadi sampailah ayat yang ke-16. Antara benda penting yang saya nak bawa balik kepada tuan-tuan dan puan-puan ni ialah 4 nama Tuhan yang dimention. Al-Aliyul Kabir, Al-Aliyul Kabir, Al-Wahidul Qahhar. 4 benda ni. Dia maha agung, maha tinggi, maha besar, dia maha esa, dan qahhar ni saya nak terjemah apa supaya kita lebih faham. Dia buat keputusan, dia beranilah keputusan dia tanpa dia fikir implikasi. Tuhan memang tak fikirlah, sebab Tuhan ni dia bukan macam kita nak kena fikir kesan, nak kena jaga hati orang, kepentingan dia tak ada nak jaga apa-apa pun, sebab dia pemilik segala-galanya. Okay. Jadi bila mana kita tengok 4 ni, Ali, Kabir, Al-Wahid, Al-Qahhar, inilah tempat bergantung kita. Ada apa masalah, ada apa-apa saja, inilah Tuhan yang memiliki 4 nama ini. Bukan 4 nama ni saja, nanti kita akan belajar akan datang lah. Okay. Sebab antara benda yang saya nak selitkan sekali dalam kelas tafsir kita ni ialah mengagungkan nama-nama Tuhan dengan cara yang betul. Tuan-tuan boleh selit nama-nama ni dalam doa-doa, boleh jadikan sebagai zikir harian secara umum lah, tak boleh buat secara kata apa ada kaifiat tu, tak boleh lah. Okay. Cuma nak katanya kita ingat kebesaran Tuhan. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan, ayat yang ke-18 muka surat 469, sambungan surah Ghafir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.